Ini adalah sungai di Sarawak. Negeri ini memang terkenal dengan sungai-sungainya. Peristiwa sejarah yang berlaku di sungai-sungai sebegini memang banyak. Ada juga yang tak dicatat di dalam sejarah. Pemberontakan, penjajahan dan banyak lagi. Ia juga merupakan syurga penempatan bagi penduduk-penduduk lama di sini. Dan nama yang tidak asing lagi, James Brooke, iaitu raja pertama di Sarawak yang banyak mengukir sejarah di sungai sebegini lebih dari 150 tahun yang lalu. Jom ikut saya ke beberapa lokasi sejarah di dalam episod ini. Saya Tony Yusof, anak Sarawak, bumi Kenyalang. Sebelum saya mencecah usia 50, saya telah membuat satu bucket list untuk mengenali asal-usul negeri kelahiran saya dengan menerokai beberapa lokasi bersejarah yang berkaitan dengan pembentukan negeri ini. Ini adalah perjalanan saya di dalam Pejalai Kami Orang. Sebelum memulakan perjalanan saya hari ini, baik singgah dulu di kedai kopi untuk sarapan pagi. Good morning, Auntie. Morning. Uncle mau order laksa. Boleh? Special and normal. Okay, 我最 special 的。Saya rasa saya dah 3 tahun tak makan laksa. Sekarang saya ditemukan kembali dengan laksa dan ini adalah laksa yang special. Oh. Bon appetit. Kenyang dengan laksa special dan teh sipeng, saya bersedia untuk menuju ke destinasi saya pada pagi ini. Kampung ini merupakan antara penempatan awal di Sarawak selepas Sungai Santubong. Lokasinya memang strategik. Ia adalah simpang yang bercabang kepada 2 sungai, iaitu Sungai Sarawak kanan dan kiri. Kampung ini dinamakan Lidah Tanah. Memang betul, ada rupa macam lidah. Ada kubu yang berhampiran dengan kampung ini. Namanya Kubu Belida. Kubu ini pernah digunakan sebagai benteng pertahanan oleh penduduk di sini. Ada agitkah kubu tu? Jom kita cari. Assalamualaikum. Salam. Encik Tony Yusof. Ya, saya. Selamat datang ke Kampung Lidah Tanah. Terima kasih. Apa hajat? Okey, Abang Nurullah. Saya. Saya difahamkan bahawa kota bersejarah ni pernah berlakunya satu pemberontakan penduduk awal Melayu di sini terhadap kerajaan Brunei, di mana mencetusnya kemasukan campur James Brooke. Betul. Pada masa tu. Betul. Saya tak tengok kalau ada apa-apa lagi tempat yang menarik yang ada berkenaan dengan sejarah kampung ni lah. Bot kita sudah sediakan. Oh, bot dah standby? Dah standby. Baguslah. Bila kita boleh pergi? Kita boleh pergi sekarang. Boleh pergi sekarang? Boleh pergi sekarang. Cantiklah. Perjalanan melalui sungai bukanlah senang dan selesa. Panas dan peluh tu biasa.
bukit ni dipanggil Munggu Kota. Munggu dalam bahasa Malaysia bukit. So maksud dia bukit kota lah. Bukit Kota. Jadi penanda dia pokok belian ni lah. Pokok belian ni lah. Berapa lama agak pokok ni kat sini? Saya pun tak tahu berapa lama pokok ni ada kat sini. Belian boleh beratus-ratus tahun kan? Beratus tahun usia dia. Jadi inilah dia Munggu Kota. Munggu Kota ni belum lagi dieksplor lagi sejarah dia. Tapi mengikut orang lama kemungkinan pembinaan kota-kota pertama masa-masa penghijrahan daripada Setubung mungkin ada kat sini. Sebab dia ikut aliran sungai. Sungai. Yalah dulu tak ada highway jalan. Ya. Dulu sungainya Betul. lah highway kan. Betul. Saya dibawa ke satu lokasi yang dinamakan Makam Lama. Lokasi yang berusia hampir 180 tahun ini masih wujud dan sejarah asal-usulnya telah disampaikan secara lisan oleh penduduk awal kampung ini. Okey, sekarang kita berada di muara Sungai Sarawak Kiri dan Sungai Sarawak Kanan. Inilah pecahan dia. Kalau Cik Tony nampak gunung tu, itu bahagian bau. Oh iyalah, ke sini pergi Bau dan Bau, ke sini pergi Bengoh Bengoh Dam. ataupun Puncak Borneo kan. Puncak Borneo. Jadi di tengah-tengah ni lah kampung Lidah Tanah bermula. Dulu penempatan awal kampung Lidah Tanah sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan sungai ni. Okay, 1, 2. Dalam perjalanan pulang kami ke jeti kampung, saya berasa amat teruja dengan hasil peninggalan sejarah yang kaya di tempat ini. Saya pasti tempat ini masih belum diteroka dengan sepenuhnya. Walaupun cuaca makin panas, KK Dolah dan kawannya telah mendesak saya untuk pergi ke lagi satu peninggalan di Kampung Lidah Tanah. Inilah kubur dia. Memang lain daripada yang Lain lain. daripada lain. Kalau ikut sejarahnya, Lidah Tanah adalah tempat transit sidak dulu dari Gua Bau yang ambil emas. Kebanyakan kubur situ, saya rasa kubur tu memang kubur sidak orang Cina. Kalau kubur orang Islam, tandanya bukan macam tu. Okey. Mungkin tu orang Cina. Orang Cina juga. Kewujudan makam ini memberi kemungkinan yang tempat ini pernah diduduki masyarakat Cina suatu ketika dahulu. Boleh jadi sebab kampung ini berada di persimpangan sungai yang mana haluan kanannya menghala ke Pekan Bau, tempat penempatan masyarakat Cina yang awal di Sarawak. Macam mana pula dengan kubu Belidah yang saya sebut sebelum ini? Saya telah mengajak KK Dolah menaiki motor ke Seniawan untuk melihat tapak lokasi kubu tersebut. Fort Belidah. Fort Belidah, Kubu Inilah Belidah. kawasan ni. Oh. Sekarang kita berada di Senyawan, wilayah Senyawan. Di mana dulu pemberontakan berlaku zaman James Brooke, Patuk Petinggali menentang Pangeran Indra Mahkota, Menentang Brunei lah. menentang Brunei lah waktu tu, bersama kaum Dayak. Inilah dia. Tinggalan sejarah tapak saja, Tapak saja. Tinggal kenangan lah. tinggal kenangan saja. Sungai ni ada buaya tak?
Sungai ini sungai berbuaya. Memang sungai berbuaya. Sebab tu Memang saya tengok ada orang buaya. mandi sungai lagi. Belum Tak lagi. ada. James Brooke dapat menyelesaikan pemberontakan penduduk Melayu di sini dan mula dari situ beliau ditabalkan sebagai raja. Sejak itu, Sultan Brunei dan juga penduduk di sini mula percaya kepada beliau sebagai seorang ketua. Saya juga akan pergi ke satu lagi tapak bersejarah semasa pemerintahan awal Brooke. Tapi sebelum tu, saya nak singgah di Kuching untuk belajar sedikit tentang sejarah James Brooke. Jom, kita raun Kuching. Hujan pula di Kuching. Tapi saya kena teruskan perjalanan saya sebab ada satu temu janji dengan seorang wanita. Siapakah wanita itu? Sebenarnya beliau adalah pengurus Galeri Brooke. Welcome to Kuching. Hi Liza, I'm so sorry I'm late. No worries, I'm glad you made it. Look at this. Has it always been like this? Oh yes, it's been notoriously heavy, like, yeah, forever. Forever. Yeah. I love it. I love wet Kuching and I miss it. So are we Cool. ready to go? Yes, we're ready to go. The sampan is ready. Shall Nice. Let's get wetter. All right, come. Come. Evan. Yeah. So Lisa, tell me, where was James Brooke's very first settlement? So James Brooks, very first settlement would actually be, like at the Astana site itself. Oh, the The same very- location. Yes, the very So it's same been location. there since. Yes. Wow. Yeah. Why that location though? Symbolically, it had actually been the center of power for the Bruneians during that time. Bangunan astana ini sangat ikonik di Kuching. Tapak awal penempatan pertama Raja James Brooke. Macam tak percaya yang bangunan ini berusia lebih 150 tahun. Menurut Liza, aktiviti coastal raiding adalah antara masalah utama dihadapi James Brooke semasa beliau mula memerintah. Ketika itu, serangan lanun seringkali berlaku di hilir dan pemberontakan puak tempatan pula berlaku di hulu sungai. Geografi saya bukanlah hebat, tapi dengan pengalaman di sini, saya mula faham peranan sungai bagi penduduk awal Sarawak di sini. This looks new. What's happening here? All right, so this is actually one of the latest attractions in Kuching. Okay, the Cascading Waterfalls. All right, yeah, or okay. the fountain. Sorry, yeah. All right, Lisa, I'm really interested in the pirate situation. Okay. I mean, what kind of threat do they represent to James Brooke and the people at the Okay, time? so they definitely pose, threats, to those people, all right? But if we were to distinguish, those two types of pirates, all right? So we need to tread very, very carefully. So the first one is actually the pirate in real sense, Lanun, coming from, the modern day Philippines all the way. And so this would actually be, carried off slaves and plunders, for example. And the other one? And the other one would actually be the Iban Raiders, mainly from Skrang or Saribas rivers. And the gallery that we're going to now will have stuff that will illustrate that further? Yes, definitely. Bangunan Fort Margherita ini berusia lebih 140 tahun. Sekarang, ia telah dijadikan Galeri Brooke. Can you believe this is my first time ever in the Brooke Gallery? The few times I've been here, time cuti ba? Ah, I so see. masuk. All right. So this is my first time in. All right, yeah. So welcome to Fort Margherita and welcome to the Brooke Gallery. Thank you. Yes.
Okay, let me guess. That's the royalist? Oh yes, and the story was, like James was a naval officer in Burma. Yes. Okay, his father passed away and left, and this inheritance for about like 30,000 pounds. Yeah, it could have been like About millions and 3 millions. million now, right? Probably, Right. yeah, right. So this would actually be like one of his purchase. Right. You said you wanted to know more about the pirates and the expeditions. Yes. Right? Yeah. So there you go. Right. This leads me to the pirates. Exactly. Kayu belian yang tahan lasak ini digunakan sebagai bahan utama tangga bangunan ini. Saya tak dapat bayangkan usia kayu ini. You mentioned earlier, you wanted to know more about the pirates. Yes. All right. Yeah. Yes. So here you go. All right. So this is one of the pirate Yes. swords, is it? Yeah, so this is actually one of the, the Ilanun, or, Okay. the pirate swords, like for example, right? And as early as 1840. And early on you mentioned about the expeditions. Is there anything that talks about it here? The Battle of Beting Maru, 1849. This is the major one, right? Yes, all right. Now, what we could see, from this, Beting Maru expedition, would be like the estuaries of the Saribas and Batang Lupa River. The Royal Navy and James Brooke's local forces, they achieved this huge crushing defeat over Brooke adversaries, which is actually the Dayak Raiders. Right. Yes, yeah, the Okay, Dayak okay, Raiders, okay, okay. because the Dayak Raiders, their principal objective would actually be taking of heads. Okay. From the photo here, most of the 120 war canoes, of the Dayak, the Dayak that fleet would were be these, destroyed. I guess, right? Yes, yeah. Okay. So imagine 122 war, Canoes. canoes, Right. were destroyed, and this definitely spelling the end of coastal raiding. Ekspedisi untuk memerangi aktiviti lanun dan headhunting telah membawa sedikit keamanan kepada Bandar Kuching. Peristiwa ini telah menimbulkan pelbagai kesimpulan. Ada yang mempersoalkan serangan James Brooke terhadap penduduk Iban. Ada juga yang berpendapat bahawa beliau hanya ingin melindungi masyarakat di kawasan jajahannya. Ada satu detik sejarah yang menunjukkan kepercayaan penduduk tempatan terhadap James Brooke sebagai ketua mereka. Jom, kita ke lokasi seterusnya. Sebelum meneruskan perjalanan hari ini, seperti biasa, saya nak makan dulu. Sekejap lagi, saya nak jumpa dengan seorang personaliti yang berketurunan sama dengan saya, iaitu kaum Bidayuh. Kalau ikut papan tanda yang ada dekat pintu gerbang tadi, dikata maksimum hike sampai atas adalah 30 minit. Saya pun dah lama tak hike, jadi saya tak pasti saya boleh tak sampai atas tu dalam masa 30 minit. Hello Datuk. Hello, How are you? I'm fine, thank you. Good to see you. Nice seeing you, Good to yes. see you. Silakan. This is my first time in Bung Brata. I am so embarrassed to say I've never been here. You are welcome today. Thank you, thank you. All right. Come, can I have a look? Please, Come, come.
Bung Brata adalah salah satu penempatan terawal bagi masyarakat Bidayuh. Di sinilah rumah dan syurga mereka pada masa dulu. Datuk Peter adalah salah seorang pakar dalam sejarah kaum Bidayuh di sini. Saya tak sabar nak dengar cerita beliau. Despite being Bidayuh myself, I'm very ignorant of our history. So tell me, Datuk, I want to know about this place. Bung Brata was very famous, huge settlement for that time. Right. One of the biggest in Sarawak. And number two, Bung Brata had a lot of paddy. They very rajin. They a lot of paddy. They got what they call place called Basar, where they store the rice all over this place. On 1st of May 1837, this place, Bung Brata, was raided and pillaged to the ground, razed to the ground, and all the elders were killed. Then this hostile group captured about, some say 100, some say 200 of the children below 18 and below. So they brought all these kids to Skrang there. Oh, the hostel, Yes. this group was from Skrang, is it? Yes. Oh, okay. These people escaped back to Skrang there. Those who were doing the farming down there, Panglima Kulau and a few of them came up here. This place was all burned. Nothing much they can do. Luckily, Panglima Kulau is one of the guardians of this place. He survived. He's one of those survivors. Poor Panglima Kulau and the group had to wait in 1841. Okay. When James Brooke, Sir James Brooke can become the first Raja of Sarawak, remember? That was just after the rebellion Kampung Lidah Tanah. Yes. He begged James Brooke, tolong us to, number one, to get back the children that were captured in 1838. 38. Yeah, okay. So James Brooke was persuaded. Right. So they went there, and then James Brooke and his soldiers warning this longhouse somewhere in Skrang there. If you don't return, I will fire, here big guns, cannons. Right. So he fired one cannon to the end of the longhouse. So they returned all the kids. So they will return here, I think it's sometime in December 41. 41. Yeah. 1841. 1841. Panglima Kulau and these kids tadi yang captured early on, rebuild this place, still rename it as Bung Brata. Just between you and I, Datuk. So when you say raiders from Skrang, Okay. you mean the Ibans, right? You said it. okay. You can make your guess. It's okay, Datuk. You Iban can make dulu your dengan guess, Iban yeah. sekarang lain. Yeah. Sekarang lebih benar. Selepas mendengar cerita-cerita dari Datuk Peter, saya dapat bayangkan apa yang telah berlaku kepada nenek moyang saya pada masa dahulu. Tempat ini sangatlah indah. Kita berada di atas bukit dengan pemandangan yang luas. Sememangnya ia syurga bagi kaum Bidayuh yang telah mengalami peristiwa pahit sebelum kedatangan James Brooke. Mujurlah selepas itu, James Brooke dapat juga membawa mereka pulang ke tempat ini. Yeah. Thank you. Coffee with a view. Kopi Bali memang sedap. Kopi Bali. Perjalanan saya tak boleh terhenti di sini. Banyak lagi tempat bersejarah di Sarawak ini yang saya nak teroka. Ini hanyalah permulaan perjalanan saya.